Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, para penonton, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama kita bertemu sekali lagi pada pagi ini. Pada setiap hari Jumaat, insya-Allah kita akan adakan bacaan kitab Kifayatul Mubtadi, kitab yang membicarakan bab akidah ahli sunnah wal jamaah. InsyaAllah, tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi pagi ini kita akan sambung kembali pada muka surat 19, masih menggunakan kitab yang sama, Kifayatul Mubtadi, iaitulah sifat yang ke-10. Baik, sifat qudrah. Baik. Jadi sebelum tu saya nak baca sikit berkaitan dengan kelebihan hadis Nabi yang menceritakan tentang kelebihan menuntut ilmu. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yanzura ila itqa'illah minan nar, man ahabba an yanzura ila itqa'illahi minan nar, falyanzur ila al-muta'allimin wal musta'ina, fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi ma min muta'allimin wa mustami'in yamshi ila babil ilmi illa kataballahu lahu bikulli qadamin ibadatu sunnatin wa bana lahu bikulli qadamin madinatun fil madinati fil jannati wa madama yamshi 'ala al-ardi fal ardu tastaghfiru lahu wa yamshi wa yasbah maghfuran lahu wa syahidatil malaikatu lahum annahum itqa'illahi minan nar. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis baginda, artinya sesiapa yang ingin untuk mengetahui bahawa ia terlepas dari azab neraka, maka janganlah ia sama sekali mengenepikan atau membelakangkan orang yang mempelajari ilmu pengetahuan atau membelakangkan orang yang berada di dalam mana-mana majlis ilmu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah atas namanya bahawa orang yang menuntut ilmu itu diberi ganjaran pahala setiap langkah yang ia berjalan ke medan ilmu pengetahuan. Maka di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala akan membina bagi tiap-tiap selangkah yang ia berjalan kerana menuntut ilmu. Membina tu sebuah bandar, sebuah Madinah yang indah lagi permai. Begitulah seterusnya orang yang menuntut ilmu seluruh bumi yang ia pijak memohon doa supaya Allah mengampunkan seluruh dosanya. Pagi dan petang. Mengampunkan seluruh dosanya pagi dan petang.
ia berada di dalam keampunan Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat pula teduhkannya serta untuk memberi khidmat sebagai saksi bahawa mereka yang menuntut ilmu ini terlepas dari azab sengsara yang Allah sediakan di akhirat. Dunia hendaklah ia berilmu. Hendaklah ia berilmu pengetahuan, ingin kebahagiaan. Akhirat hendaklah ia berilmu pengetahuan. Dan ingin kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka hendaklah ia berilmu pengetahuan. Itu antara kelebihan orang yang belajar ilmu dan orang yang melazimi majlis ilmu. Itu kelebihan dari Allah Ta'ala akan melepaskan kita daripada azab neraka. Dan seluruh bumi ni, isi bumi ni memohon doa kepada Allah untuk orang yang belajar ilmu. Maknanya kita ni, orang yang belajar ilmu ini sentiasa di dalam keampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan menuntut ilmu agama. Besarlah. Jadi siapa yang tak mengaji itu memang rugi lah. Tak dapat kelebihan ni. Baik, kemudian kita sambung ke surat 19, kitab Kifayatul Mubtadi. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Ke-10 ini sifat Allah yang ke-10. Yang ke-10 ni pada tertib sebutan sahajalah. Sebab apa? Sebab sifat Tuhan ni dia sama-sama qadim. Tidak ada yang terdahulu, tidak ada yang kemudian. Kalau kita sebut ke-10 tu maknanya dia duduk di kemudian lah. Tapi kita sebut ke-10 di sini pada tertib sebutan sahajalah. Bukan pada hakikat dah. Kerana hakikat sifat Allah ni sama-sama qadim. Tidak ada yang terdahulu, tidak ada yang kemudian. Qala musannif, wajib kita percaya. Yakni wajib ni wajib syarak. Kita sebut wajib kita ni maknanya wajib syarak. Syarak tekan kita. Wajib syarak. Maknanya kalau kita buat dapat pahala. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dan diseksa di atas meninggalkannya. Dijanji seksa jika kita tinggalkan dia. Maknanya di sini kita kena percaya. Kalau kita percaya, kita dapat pahala. Kalau kita tak percaya, dijanji seksa. Itu maksudnya. Wajib kita ni siapa? Mukallaf. Orang mukallaf, aqil baligh, sihat panca indera, dan mendapat seruan. Wajib kita percaya. Jadi nak datang percaya ni kat mana? Dia kena tahu dulu. Kalau tak tahu macam mana nak percaya? Dia kena tahu dulu. Jadi nak tahu ni kena mengaji. Nak tahu kena mengaji dulu. Jadi wajiblah mengaji. Wajib tu mengaji. Yang tahu tak tahu tu kerja Allah Ta'ala lah. Tapi wajib mengaji tu hingga tahulah. Bila kita tahu pula sampai boleh kita percaya. Wajib kita mengaji tu hingga boleh percaya. Dan i'tiqad. Dan wajib juga i'tiqad. I'tiqad ni tambat dalam hati. Simpul dalam hati. Ikat dalam hati. Pegang dalam hati. Macam-macam lah. Dia punya terjemahan dah. Percaya dan i'tiqad apa? Bahawasanya tetap dan sabit. Yakni mesti. Wajib bagi Allah Ta'ala itu bersifat dengan qudrah. Bersifat dengan qudrah. Qudrah tu bahasa Arab. Arti ni terjemahan lah. Terjemahan, translate daripada kataan qudrah tu apa dia? Kuasa. Jadi kuasa ni terjemahan kitab-kitab lama lah. Dia sebut macam tu tapi murad dia lain lah. Atau perkuasa. Jadi perkuasa ni terjemahan lebih tepat. Perkuasa ni terjemahan lebih tepat. Jadi kitab-kitab lama dulu dia terjemah dengan kuasa. Tapi murad dia perkuasa lah. Dia kehendaki itu dengan perkuasa. Sebab apa tambah per? Jadi sifat ni dia ada beza lah. Sifat ni kena tambah perkuasa. Bukan kuasa. Kuasa tu dipanggil kerja bagi sifat perkuasa.
ataupun ta'aluk dah. Takkan Allah Ta'ala sifat dia berkuasa, dengan sifat berkuasa itulah Allah Ta'ala berkuasa. Orang tak cakap macam tu lah. Contoh dia macam kita pergi kedai lah. Kita nak beli penyapu. Penyapu tu alat per. Takkan kita pergi kedai nak beli menyapu. Saya nak beli menyapu dengan saya nak beli menyapu sebab nak menyapu. Saya nak beli menyapu sebab nak menyapu. Orang tak cakap macam tu. Dia kena, saya nak beli penyapu. Nak beli penyapu. Dengan penyapu tu lah saya nak menyapu. Yang ni pun sama jugalah. Dari segi penggunaan per tu. Sifat dia tu kena ada perkuasa. Jadi perkuasa itulah sifat Allah, kudrah. Dengan sifat perkuasa itulah Allah Ta'ala kuasa. Allah Ta'ala berkuasa. Jadi berkuasa tu ta'aluk bagi sifat perkuasa. Kerja bagi sifat berkuasa. Sebab itulah almarhum pada Ain Mekah, ulama tauhid yang begitu hebat, yang begitu masyhur, yang begitu ramai murid-muridnya menterjemahkan kudrah itu dengan perkuasa, ditambah per kat depan, supaya nak membezakan yang mana sifat, yang mana takluk. Iaitu perkuasa tu, yang kata kudrah tu satu sifat. Kudrah ni satu sifat. Satu sifat yang mana? Yang ada. Yang ada. Bila sebut yang ada ni maknanya sekira-kiranya jika Allah Ta'ala buka hijab, boleh nampak dengan mata kepala kita. Itu dimaksud dengan yang ada. Maknanya diri sifat tu ada sungguh. Diri sifat tu ada sungguh. Sekira-kiranya Allah Ta'ala buka dinding, buka hijab, kita boleh nampak dengan mata kepala kita. Tu dimaksudkan dengan yang ada. Lagi qadim. Lagi pula sifat tu qadim. Qadim, yakni sedia kala lah. Sekali dengan zat sedia kala tu. Dia tidak ada mula. Tidak ada mula. Maknanya sedia kala tu ada. Sedia kala. Tidak ada mula bagi ada sifat tu, tidak ada mula. Dia sedia kala. Sedia kala tu bersama dengan zat. Yang berdiri, yakni tu dia nak terjemah, dia nak tafsir yang kata yang berdiri tu macam mana? Sifat tu berdiri macam kita kan? Tak. Yang berdiri yakni yang ada. Yang berdiri tu dengan maksud yang ada pada zat Allah Ta'ala. Yang ada pada zat Allah Ta'ala. Jadi sifat tu dia ada pada zat Allah Ta'ala. Sifat apa tu? Sifat kudrah. Sifat dengan makna perkuasa tu ada sungguh di zat Allah Ta'ala. Sehingga sekiranya fardu takdir Allah Ta'ala buka hijab, buka dinding, kita boleh nampak sifat tu dengan mata kepala kita. Tu. Sebab sifat tu ada. Sebab sifat tu ada. Ada di zat Allah Ta'ala. Tidak dapat diketahui hakikatnya. Hakikat sifat tu, hakikat dia tu kita tak boleh ketahui. Hakikat perkuasa yang ada di zat Allah Ta'ala tu kita tak dapat nak ketahui. Bahkan tetap seperti itu. Iaitu Allah Ta'ala bersifat dengan perkuasa lah. Iaitu sifat perkuasa tu ada di zat Allah Ta'ala. Tetap macam tu lah. Nak tahu hakikat dia kita tak tahu lah. Wallahualam. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang tahu hakikat dia. Dengan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat inilah, dengan mana? Dengan sebab. Dengan tu terjemahan daripada ba, huruf ba. Dalam ilmu nahwu dipanggil ba sababiyah. Jadi kita terjemahkan dengan Allah, yakni dengan sebab Allah. Dengan sebab Allah Ta'ala bersifat dengan inilah sifat perkuasa tu. Dengan sebab Allah Ta'ala bersifat dengan sifat qudrah ataupun sifat perkuasa inilah, ia Allah tu kuasa. Itulah. Bila Allah Ta'ala ada sifat perkuasa, maka Allah Ta'ala pun berkuasa lah. Kuasa apa? Kuasa mengadakan. Tiap mungkin. Mengadakan tu dengan makna menimbulkan. Mengeluarkan daripada adam kepada wujud. Mengadakan tiap-tiap daripada mungkin tu maknanya menimbulkan daripada tiada kepada ada. Itu dimaksudkan dengan mengadakan, menjadikan.
tiap-tiap mungkin. Mungkin ni bukan, mungkin ni perkara yang harus, perkara yang padan ada, padan tiada. Itu mungkin. Contoh dia kita makhluk, kita manusia ni. Kita ni padan ada, padan tiada. Kita ni harus saja, mungkin. Alam ni pun mungkin. Matahari, bumi, langit semua lah. Hal kita dah nampak ni semua dipanggil mungkin. Mungkin ni perkara yang harus ada, harus tiada. Padan ada, padan tiada. Itu mungkin. Jadi Allah Ta'ala ni, bila dia ada sifat berkuasa, maka dia pun kuasalah. Dia pun berkuasalah pada mengadakan, tiap-tiap menjadikan, mengeluarkan, menimbulkan daripada tiada kepada ada. Itu dimaksudkan dengan mengadakan. Dan kuasa ini berkuasa meniadakan dia, dan kuasa ia Allah pada meniadakan dia mungkin. Bila Allah Ta'ala ada sifat berkuasa, maka Allah Ta'ala berkuasalah nak mengadakan mungkin ataupun nak meniadakan mungkin. Nak menimbulkan mungkin ataupun nak menghilangkan mungkin. Dah dia ada kuasa. Itu maksud dia. Berertilah tiap-tiap sesuatu yang berlaku sama ada baik atau jahat. Tiap-tiap sesuatu tu daripada makhluk lah. Daripada mumkinat ni. Yang berlaku ini yang sedang berlaku. Sama ada yang baik ataupun jahat. Sama ada nikmat ataupun bala yang sedang berlaku tu. Bala ni bahasa Arab. Bala ni bahasa Arab tapi orang Melayu duk pinjam cakap Arab panggil bala. Bahasa Melayu terjemahan dia adalah dugaan, ujian tu bala. Maknanya perkara sesuatu yang berlaku itu sama ada nikmat ataupun bala, sama ada perkara yang berlaku itu kecil atau besar. Bala tu lah, kecil atau besar. Sama ada berlaku tu terhadap diri kita ataupun terhadap orang lain, sama ada di dunia atau di akhirat berlaku perkara tu. Di akhirat lagi akan datang. Kesemuanya itu yang berlaku itu tidak terlepas. Tak terlepas sedikit pun. Tak terlepas dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat dengan qudrah. Maknanya apa yang berlaku sekalipun tak kira lah. Yang telah berlaku ke, yang sedang berlaku ke, ataupun yang lagi akan berlaku. Semuanya tak terlepas daripada dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat qudrah. Tu. Jadi Allah Ta'ala bersifat dengan qudrah, sifat berkuasa, maka Allah tak terlepas sesuatu pun daripada sifat qudrah Allah Ta'ala. Semuanya Allah Ta'ala buat. Itu maksud dia. Tidak terlepas dilakukan oleh Allah Ta'ala yang bersifat dengan qudrah, inilah kesemuanya. Maknanya kesemua perkara yang berlaku itu, sama ada yang telah berlaku, sedang berlaku ataupun yang akan berlaku, maknanya tak terlepas sedikit pun daripada dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat qudrahnya. Itu maksud dia. Inilah dikatakan qadar, inilah perkara yang berlaku tadi itulah. Yang telah berlaku, sedang berlaku ataupun yang akan berlaku, inilah dikatakan qadar. Qadar tu maknanya takdir. Pelaksanaan ke atas ketetapan di azali tu. Itu dipanggil qadar ataupun takdir. Tuhan melaksanakan ataupun menimbulkan apa yang telah ditentukan di azali tu. Itu dipanggil qadar. Yang duk berlaku tu dipanggil qadar ataupun takdir. Takdir itu pelaksanaan ke atas ketetapan di azali. Ketetapan di azali itu dipanggil qada. Jadi duk timbul berlaku tu dipanggil takdir, qadar. Maka haram. Haram ni dosa lah. Haram. Maka haram dan syirik. Syirik ni maknanya menduakan Tuhan. Menduakan Allah. Itu syirik. Maka haram dan syirik, kita percaya dan i'tiqad, yakni putus di dalam hati,
Kita duk percaya, kita duk i'tikad dalam hati, ada sesuatu perkara terlepas daripada dilakukan oleh Allah Ta'ala yang bersifat dengan kudrah ini. Jadi kalau kita percaya, kata ada sesuatu tu, dia terlepas daripada sifat kudrah Allah, maka hukum dia adalah haram, lagi pula syirik. Syirik ni adalah dosa yang tidak diampun oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kekal dalam neraka selamanya. Jadi hati-hatilah. Jangan kita duk percaya kata ada sesuatu yang boleh terlepas daripada sifat kudrah Allah, yang terlepas daripada dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sama ada perkara itu telah berlaku, sedang berlaku ataupun akan berlaku. Mana tidak ada sesuatu pun yang terlepas daripada kekuasaan Allah, sifat kudrah Allah. Siapa dia percaya kata ada sesuatu yang terlepas, maka hukum dia haram dan syirik. Pastikan kita tak menjadi orang ni, orang yang percaya macam ni. Baik. Hanya yang ada pada hamba usaha. Yang ada pada hamba ini usaha dan ikhtiar sahaja. Ikhtiar tu pun usaha jugalah. Ikhtiar tu usaha jugalah. Ikhtiar tu bahasa Arab tu kalau ikut tu. Sebab tu di sini dipanggil atah muradif. Sama erti. Usaha dan ikhtiar tu sama lah. Jadi pada hamba ini ada usaha dan ikhtiar sahaja. Apa maksud usaha ni? Usaha ialah menyertai kudrah kita ketika Tuhan nak menjadikan satu perkara tu. Ketika mana kudrah kita duk buat kerja tu, maka kudrah Tuhan pun duduk sekali di situ, pada menjadikan sesuatu tu. Contoh kita nak buat rumah lah kan. Dari segi zahir ni rumah tu nampak macam manusia buat, tapi Allah Ta'ala yang buat. Allah Ta'ala yang buat. Sebab apa? Manusia ni usaha nak buat rumah, ketika mana kudrah kita nak buat rumah tu, kudrah Tuhan pun serta sekali di situ. Itu dia maksud usaha. Kudrah Tuhan tu dengan mana menjadikan, menimbulkan yang tiada kepada ada. Ketika mana kudrah kita tu sedang buat tu, kudrah Tuhan pun serta sekali. Serta sekali di situ, pada pihak menimbulkan perkara tersebut. Baik, maknanya ketika mana kudrah kita menyertai kudrah kita tu menyertai, ketika mana Tuhan nak menjadikan sesuatu tu, kudrah kita tu menyertai sekali. Itu dimaksudkan dengan usaha. Sebab itulah segalanya tu Tuhan yang buat, bukan kita buat. Pada zahir tu nampak macam kita buat, padahal Allah Ta'ala yang buat. Maka usaha dan ikhtiar itu tidak memberi bekas. Tidak memberi, ini tidak mengubah. Tidak memberi bekas, tidak memberi kesan. Tidak mengubah. Jadi ikhtiar usaha yang ada pada kita ni, hamba ni, tidak boleh memberi bekas pada sesuatu itu. Sebab itulah, contoh dia macam kita. Contoh dia macam kita makan ubat lah, contoh dia. Panadol lah. Bukanlah kita jangan i'tikad kata Panadol itulah yang melegakan kita. Sebab apa? Sebab Panadol itu bukan ada kuasa. Bukan ada kuasa, tak ada kuasa. Hanya asbab kita makan Panadol itu, kita sembuh dengan keiznan Allah. Yang sebenarnya Allah Ta'ala yang menyembuhkan. Sebab itulah kadang-kadang kita makan ubat tak lega. Bukan ubat yang melegakan, Allah Ta'ala yang melegakan. Kenapa? Kena i'tikad macam tu. Allah yang melegakan, bukan ubat tu. Sebab apa? Sebab ubat tu tak dapat nak memberi bekas. Tak dapat nak memberi bekas. Tu. Dan wajib kita percaya. Dan wajib kita percaya dan i'tikad. Nak datang percaya ni, kok mana? Kok mengaji dululah. Kok mengaji dulu. Mengaji hingga boleh tahu dan wajib percayalah. Lepas tahu tu wajib percaya dan i'tikad. Wajib juga i'tikad. Tambah dalam hati, ikat dalam hati. Tidak ada sama sekali. Tak ada. Tidak ada sama sekali ni maksudnya tak ada. Tidak ada. Ataupun mustahil. Tak ada benda tu.
Apa dia yang tidak ada sama sekali itu? Di atas Allah Ta'ala tu tidak ada bersifat dengan lawannya, lawan bagi kudrah. Maknanya Allah Ta'ala tu mustahil bersifat dengan lawan bagi kudrah. Tidak ada. Akan kita tak boleh terima kata Allah Ta'ala tu bersifat dengan lawan kudrah. Sifat yang lawan bagi kudrah tu. Iaitulah yang kata lawan bagi kudrah itu tidak bersifat dengan kudrah. Yang lazim daripadanya lemah. Lazim daripada tidak bersifat dengan kudrah, maknanya lemah lah. Jadi lemah di Tuhan tu tidak sama sekali. Lemah di Tuhan itu tidak sama sekali. Tak ada. Maknanya lemah di Tuhan tu tidak ada. Tidak ada. Yang ada kudrah, berkuasa. Lemah tidak ada di Tuhan. Tidak ada. Mustahil. Tidak sama sekali. Akal tak boleh terima kata lemah tu ada di Tuhan. Lemah tu mustahil. Kita kena i'tikad Allah mesti ada sifat berkuasa yang dipanggil qudrah. Dan mesti tidak lemah. Dan mesti tidak lemah. Kita kena i'tikad macam tu. Allah Ta'ala tu mesti ada sifat berkuasa. Allah Ta'ala tu ada sifat berkuasa. Wajib bagi dia tu ada sifat berkuasa, iaitu qudrah. Dan Allah Ta'ala tidak ada lemah. Tak ada lemah. Kena i'tikad macam tu. Allah Ta'ala ada sifat qudrah, iaitu berkuasa. Dan Allah Ta'ala tidak lemah. Tu. Baik, kemudian dalil di atas yang demikian itu bermula dalil lah. Dalil ni kalau kita mengaji ilmu nahu dipanggil mubtada', permulaan kalam. Kalam yang baru dipanggil permulaan dia tu panggil mubtada'. Kita pasang makna bermula lah. Dalil yang ini bermula dalil di atas yang demikian itu yang kata Allah Ta'ala ada sifat berkuasa dan tak lemah tu. Allah Ta'ala ada sifat berkuasa dan tak lemah tu, mana ada dalil? Firman. Jadi firman jadi khabar lah. Khabar bagi dalil. Kalau kita mengaji ilmu nahwu kita faham juga sikit-sikit. Kena tambah ialah lah. Bermula dalil di atas yang demikian itu yang kata Allah ada, yang Allah Ta'ala ada sifat berkuasa dan tidak lemah tu. Mana ada dalil? Ialah firman Allah. Firman Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya sesungguhnya ataupun bahawasanya Allah Ta'ala di atas tiap-tiap sesuatu amat kuasa, amat berkuasa. Baik. Kalau ikut ayat tu dia kena kali sikit. Innallaha qadirun ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Ta'ala tu amat kuasa, amat berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Kalau ikut ayat tu macam tu. Tapi ni orang panggil apa? Khabar. Dia terkalih. Takluk pada ala tu dia terkalih. Takluk huruf jar tu. Inna tu isim dia adalah Allah tu. Innallaha qadirun tu khabar bagi inna. Kalau ikut tu innallaha qadirun lah. Innallaha qadirun, tapi huruf jar tu duduk dulu. Dia duduk depan. Jadi innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau ikut susunan ayat tu macam itulah saya. Baik. Sesungguhnya ataupun bahawasanya Allah Ta'ala tu di atas tiap-tiap sesuatu itu amat kuasa. Amat berkuasa. Maknanya Allah Ta'ala ni berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu tu. Sesuatu tu maknanya daripada perkara yang memungkinat. Perkara yang harus. Apa dia? Makhluk lah. Makhluk. Kemudian, jadi kudrah ni dia takluk kepada, kudrah Allah ni dia takluk perkara yang harus sahaja. Perkara memungkinat sahaja lah. Mana adapun perkara yang wajib dan mustahil, kudrah Allah Ta'ala tak takluk. Jadi kudrah Allah ni, kuasa Allah ni dia takluk kepada perkara yang harus sahaja, perkara memungkinat.
Kalau perkara tu wajib ataupun perkara tu mustahil, qudrah tidak takluk. Apa dia perkara yang wajib? Sifat dia, zat dia, wajib. Tu qudrah Allah tak takluk. Kalau mustahil pula apa dia? Allah ada anak, Allah ada isteri, semua tu. Tu perkara yang mustahil. Jadi qudrah Allah tak takluk juga di situ. Hanya qudrah Allah ni takluk kepada perkara yang mungkinat, perkara yang harus sahaja. Seperti makhluk ni lah. Baik, sebab itulah Allah Ta'ala ni tidak ada anak. Sebab ada anak itu mustahil bagi dia. Bukan tak, Allah Ta'ala tak ada anak ni dengan makna Allah Ta'ala tak berkuasa, tak. Sebab qudrah Allah ni tak takluk kepada perkara yang mustahil. Bukan kerja dia. Bukan kita kata Allah Ta'ala tu tak ada anak sebab dia tak berkuasa. Tak boleh kata macam tu, salah. Sebab qudrah Allah ni dia tak takluk kepada perkara yang mustahil. Jadi ada anak Allah ada anak tu mustahil. Mustahil anak ada Allah mustahil Allah tu ada anak. Jadi anak kepada Allah tu mustahil lah. Jadi qudrah Allah tak boleh nak buat lah. Bukan bidang lah. Sebab apa? Sebab qudrah Allah ni dia tak takluk kepada perkara mustahil, bukan kerja dia. Begitu juga perkara yang wajib. Iaitu sifat dia, zat dia. Qudrah ni tak takluk, dia takluk kepada perkara yang mungkinat sahaja. Perkara yang harus sahaja. Menimbulkan makhluk, menjadi maknanya menengadakan makhluk tu lah. Dan mematikan makhluk, meniadakan makhluk mungkinat ni. Tu. Atau dalil. Tu yang ayat Quran tadi tu dipanggil dalil apa? Dalil naqli, dalil ayat Al-Quran. Dalil yang ayat Quran. Dalil qat'i. Dalil ayat Al-Quran lah. Atau dalil di atas yang demikian itu yang kata Allah Ta'ala ada sifat berkuasa dan tak lemah tu, mana ada dalil? Baharu alam ini. Baharu alam ini. Jadi baharu alam ini dipanggil dalil akal. Dalil yang bangsa kena fikir dengan akal. Alam ni apa dia alam? Alam ni maknanya ma siwallahu wa sifatihi. Barang yang selain daripada Allah dan sifatnya dipanggil alam. Kita ni alam ni. Kita ni boleh panggil alam, boleh panggil mungkin, boleh panggil makhluk, boleh panggil hawadis, banyaklah yang istilah untuk makhluk macam kita ni. Makhluk pun boleh panggil. Jadi kita ni juga dipanggil alam. Lain pada Allah, lain pada sifat dia, alam. Iaitu perkara yang lain dari Allah tak terhingga banyaknya. Tetapi walau banyak sekalipun, kesemuanya terbahagi kepada dua, iaitu jirim dan arad. Jadi yang kata alam ni banyaklah. Tapi dia tak terlepas daripada jirim dan arad. Kita ni jirim. Jirim ni berketul. Mengambil ruang. Arad ni sifat kita. Sifat kita hitam, putih, koko dan sebagainya lah. Baik, jadi kesimpulan daripada pengajian kita pada pagi ini berkaitan dengan sifat qudrah, kita kena ambil 3 perkara lah. 3 perkara. Yang pertama, kita wajib i'tiqad di dalam hati. Kita wajib percaya, i'tiqad dalam hati bahawa saja Allah Ta'ala itu wajib bersifat dengan, wajib bagi Allah Ta'ala itu bersifat dengan qudrah. Qudrah iaitu berkuasa lah. Bukan berkuasa. Sebab berkuasa itu adalah takluk bagi sifat qudrah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena i'tiqad juga Allah Ta'ala tidak bersifat dengan lemah. Maknanya Allah Ta'ala tidak lemah. Tu yang kedua kena peganglah hati. Sekali lagi saya ulang. Yang pertama kita kena pegang dalam hati, kita kena percaya dan kena i'tiqad dalam hati bahawasanya Allah Ta'ala wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan qudrah, iaitulah berkuasa. Dan kita kena i'tiqad juga Allah Ta'ala tak lemah, tidak lemah. Dan yang ketiga, kita kena wajib berdalil. Wajib berdalil iaitu dalil ayat Quran satu, ataupun paling kurang dalil akal iaitu alam ini. Jadi kalau Allah Ta'ala tu, kalau fardu takdir lah, Allah Ta'ala tu tak ada sifat berkuasa, nescaya ia lemah.
Bila dia lemah, macam mana nak jadi alam ini? Macam mana nak jadi alam ini? Sedangkan yang jadi alam ini adalah yang ada sifat perkuasa. Itu dalil menunjukkan Allah Ta'ala bersifat dengan perkuasa. Jadi sekadar itu dulu untuk bahasan ilmu tauhid pada kali ini, sifat kudrah. InsyaAllah kita akan sambung pula pada siri yang seterusnya, siri yang ke-10 minggu depan, iaitu sifat yang ke-11, sifat sama'. InsyaAllah. Jadi sekadar itu dulu, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Mudah-mudahan kita dapat faham dan dapat beriman. Iman kita semakin mantap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi sekadar itu dulu. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.